Baik, kita boleh mula. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalamma, dan adakah manakala. Dan adakah manakala asobatkum, telah menimpa ia akan kamu, musibatun, oleh satu musibah. Qad, sesungguhnya, asobatum, telah menimpa kamu, mislaiha, dua kali seumpamanya. Innallaha, sesungguhnya Allah, ala, atas, kulli syai'in, tiap-tiap sesuatu, qadir, amat berkuasa. Baik, simak semula. Awalamma asabatkum musibatun, dan adakah manakala telah menimpa ia akan kamu oleh satu musibah, iaitu pada peperangan Uhud telah menimpa musibah terhadap kamu, iaitu ia dengan terbunuhnya 70 syahid di antara kamu. Allah katakan, qad asabtum mislaiha, sesungguhnya telah menimpa kamu dua kali seumpamanya. Allah katakan bahawa dibandingkan dengan peperangan Badar, kamu telah mendapat dua kali kemenangan, dua kali ganda, iaitu kamu telah dapat membunuh 70 tentera kufar, dan kamu telah dapat menawan 70 mereka. Sedangkan peperangan Uhud, mereka hanya dapat membunuh 70 orang, tetapi tidak dapat menawan orang-orang muslim. Pada peperangan Badar, kamu telah mendapat dua. Jadi kalau menimpa kepada kamu pada peperangan Uhud itu satu, sebenarnya kamu sudah mendapat kemenangan besar dengan membunuh 70 orang pada peperangan Badar dan dapat menawan 70 orang. Qultum anna haza, telah berkata kamu, bagaimanakah ini? Qultum, telah berkata kamu, anna, bagaimanakah, haza, ini. Jadi bahasa itu boleh dipahamkan dari mana datangnya kekalahan ini. Boleh dipahamkan macam itu. Qultum anna hadza, telah berkata kamu, bagaimanakah ini, bagaimanakah boleh berlaku kekalahan ini. Qul, katakanlah oleh engkau ya Muhammad, wa min indi anfusikum,
dia daripada sisi diri-diri kamu. Maksudnya kekalahan itu berpunca daripada kesalahan diri kamu sendiri. Allah nak bagi kemenangan, tapi kamu telah menyalahi peraturan. Pada peperangan Uhud kan Nabi katakan bahawa bahagian pemanah jangan turun. Mereka turun. Jadi mereka sudah menyalahi arahan. Jadi jangan salahkan sesiapa. Salahkan diri kamu sendiri. Itu dikatakan macam mana kita boleh kalah pada peperangan Uhud ni. Itu mana kesalahan diri kamu sendiri. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas setiap sesuatu amat berkuasa. Allah berkuasa di atas setiap sesuatu. Baik, sama lagi, wama dan apa jua. Dan apa jua asabakum telah menimpa ia akan kamu. Yauma pada hari. Iltaqa telah bertemu ia. Al-jam'ani oleh dua kumpulan. Fa biiznillah, maka dengan izin Allah. Waliya'lama, dan supaya ia buktikan al-mu'minin, akan orang-orang yang beriman. Semak semula. Wa ma asabakum yaumal taqal jama'an fa biiznillah. Dan apa jua telah menimpa ia akan kamu pada hari telah bertemu ia oleh dua kumpulan, iaitu pada peperangan Uhud. Pertemuan dua kumpulan Muslim dan kumpulan musyrikin. Semua ini fa biiznillah, maka dengan izin Allah, dengan kudrat iradat Allah. Jadi kalau tidak diizinkan Allah, tidak berlaku peperangan Uhud ini. Waliya'lamal mu'minin, dan supaya ia buktikan akan orang-orang yang beriman. Kenapa kita tak terjemahkan ya'lama di sini, makna ia mengetahui? Sebenarnya Allah lebih mengetahui. Jadi di sini disesuaikan dengan ayat. Bukan Allah tak tahu, tapi Allah lebih daripada tahu. Sebab itu hanya di sini dimaksudkan supaya ia buktikan akan orang beriman. Jadi kejadian itu, Allah nak buktikan siapa benar-benar beriman, siapa yang benar-benar berpaling. Jadi dengan kekalahan itu, siapa yang benar-benar beriman menerima hakikat itu, atau mereka ragu-ragu dalam keimanannya. Allah nak buktikan. Ayat yang seterusnya, ayat 167, waliya'lama, dan supaya ia buktikan alladzina, akan orang-orang yang nafaku, telah munafik mereka. Waqilah, dan telah dikatakan ia
lahum kepada mereka. Ta'alau, marilah olehmu. Kalau seorang ta'al, dia ta'al, marilah. Kalau ramai ta'alau, marilah olehmu. Qatilu, berperanglah olehmu. Fi sabilillah, pada jalan Allah. Atau idfa'u, tolakkanlah olehmu. Qalu, telah berkata mereka, lau jikalau, na'lamu, kami mengetahui, qitalan, ada peperangan, lattaba'nakum, nescaya telah mengikut kami akan kamu. Nescaya telah mengikut kami akan kamu. Hum, mereka, lil kufri, kepada kekufuran, yauma izin, pada hari itu, aqrabu, lebih hampir, minhum, daripada mereka, lil iman, bagi keimanan. Yaquluna, mereka berkata, bi afwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Ma, apa yang, laisa, tidak ada, fi qulubihim, dalam hati-hati mereka. Wallah, dan Allah, a'lamu, lebih mengetahui, bima, dengan apa yang, yaktumun, mereka sembunyikan. Baik, saya masuk mula ya. Ayat 167. Kejadian peperangan Badar adalah satu kemenangan buat umat Islam. Terjadinya peperangan Uhud, satu pengajaran buat umat Islam. Kenapa? Ya, ramai yang terkorban. Dan ya, kenapa ya kalah. Jadi ya, di situ dijadikan satu iktibar. Sebenarnya Allah nak buktikan siapa benar-benar beriman. Waliya'lamal ladzina nafaqu, dan supaya ia buktikan akan orang-orang yang telah munafik mereka. Jadi Allah nak buktikan siapa benar-benar beriman dan siapa yang benar-benar munafik. Ya. Jadi mereka yang ragu-ragu, ya, ragu-ragu seperti kata-kata begini. Kalau Muhammad tu benar, kalau agama Muhammad tu ya betul jalannya, kenapa kita boleh kalah? Ya. Ini ya bukti dia punya hati itu ya bukan ya tetap dalam keimanan.
Tapi ya, inilah ciri-ciri munafik. Mereka meragui apa yang berlaku itu. Baik. Waqilalahu, dan telah dikatakan ia kepada mereka, ta'alau, marilah olehmu, uqatilu fi sabilillah, berperanglah olehmu pada jalan Allah. Awidfa'u, atau tolakkanlah olehmu. Ya, bila diajak ya untuk berperang pada jalan Allah, ya, ataupun ya mereka tolak kedatangan itu, kedatangan peperangan itu, apa kata mereka? Qalu, telah berkata mereka, lau na'lamu qitalan, kata orang munafik, kalau kami mengetahui ada peperangan, lattaba'nakum, nescaya telah mengikut kami akan kamu. Artinya, mereka ini berpura-pura. Bila mereka tahu ya adanya peperangan itu, ya adanya pendaftaran untuk ya pergi perang, tapi mereka buat tak tahu. Jadi bila tentera Islam sudah pulang, mereka mengatakan, "Weh, ada perang ke? Kalau kami tahu, nescaya kami ikut kamu." Macam tu faham mereka. Sebenarnya mereka tahu. Mereka berpura-pura. Mereka berpura-pura buat tak tahu. Ya. Nah, mereka, kata Allah, lil kufri, kepada kekufuran yauma izin, pada hari itu, aqrabu minhum lil iman, lebih hampir daripada mereka bagi keimanan. Mana kekufuran itu ia adalah lebih hampir daripada iman. Cakapnya adalah cakap ya orang kufur macam itu. Ya. Yaquluna, mereka berkata bi afwahihim, dengan mulut-mulut mereka, ma laisa fi qulubihim, ya apa yang tidak ada dalam hati-hati mereka. Ini ya bahasa yang diterangkan dalam Al-Quran, sifat munafik. Sifat munafik ini ya, mereka berkata dengan mulut-mulut mereka apa yang tidak ada dalam hati mereka. Mereka katakan iman, hakikatnya hatinya tak beriman. Itulah ya hakikat sifat munafik ini. Wallahu a'lamu bima yaktumun, dan Allah lebih mengetahui dengan apa yang mereka sembunyikan. Dengan Allah tidak tahu. Allah tahu apa yang mereka sembunyikan, sifat munafik itu, sifat kepura-puraan itu. Ya. Jadi minta jauh diri kita daripada sifat ya kepura-puraan dalam beriman. Ya. Baik, kita sambung lagi ayat 168. Allazina, yaitu orang-orang yang qalu, telah berkata mereka, li ikhwanihim, kepada saudara-saudara mereka, wa qa'adu, dan telah duduk mereka, lau, jikalau, ata'una, telah mentaati mereka akan kami, telah mentaati mereka akan kami, ma kutilu, ma tiada,
Qutilu telah dibunuh mereka. Kul, katakanlah oleh engkau. Fadra'u, maka tolakkanlah olehmu. An, dari anfusikum, diri-diri kamu. Al-mauta, akan kematian. In kuntum, jika adalah kamu. Shadiqin, orang-orang yang benar. Simak semula. Allazina qalu, iaitu orang-orang yang telah berkata mereka li ikhwanihim, kepada saudara-saudara mereka, wa qa'adu, dan telah duduk mereka. Maknanya, orang-orang di sini ialah orang-orang munafik. Dia berkata kepada kawan-kawannya yang tidak pergi berperang. Itu bahasa duduk. Maknanya kawan-kawannya yang sama kepala tak pergi perang. Kemudian mereka mengetahui sipulan-sipulan itu telah gugur dalam peperangan. Ya. Apa kata mereka? Lau ata'una ma kutilu. Jikalau telah mentaati mereka akan kami, tiada telah dibunuh mereka. Ini bahasanya. Atau kita bahasakan yang lebih faham. Ya, kalau sipulan tu dengar cakap kita, taat kat kita, ya, tentulah mereka tidak terbunuh. Hari tu aku dah bagi tahu kau tak payah ikutlah, ya. Tak payah ikut perang lah. Buatlah alasan macam kita semua ni, ya. Kemudian orang yang diajak untuk bersama dengan mereka, dia tak ikut arahan mereka atau kehendak mereka. Jadi kawan itu pergilah berperang, ikut sama perang, dengan taat kepada Rasul, pergilah perang. Mati pula dalam peperangan. Itu ni bahasa ni yang tinggal, munafik-munafik yang tinggal ni. Tengok, kalau dulu dia dengar cakap kita, tentu dia tak mati. Ini bahasa-bahasa macam ni kita jangan lakukan. Sebab bahasa macam ni ada salah satu bahasa orang munafik. Yang kedua, bahasa orang tak percaya kepada takdir Tuhan. Atau kita kiaskan kepada lain-lain perang. Kalau hari tu dia tak ikut rombongan tu, tak adalah dia mati. Kalau dia tak masuk askar, tak adalah dia mati. Kalau dia tak pergi sana tu, tak adalah dia mati. Bahasa-bahasa macam ni jangan dikeluarkan. Ini adalah bahasa orang munafik dan bahasa orang yang tak percaya takdir Tuhan. Baik, kepada mereka ini, fadra'u, kul, katakan oleh engkau, fadra'u anfusikumul maut. Maka tolakkanlah olehmu dari diri-diri kamu akan kematian, in kuntum shadiqin, jika adalah kamu orang-orang yang benar. Sipulan itu sudah gugur, mati. Kalau kamu benar, boleh kamu lari dari kematian. Sekarang kamu tak mati. Adakah kamu sampai bila-bila tak mati? Itu soalan. Memang sekarang ni kawan kamu dah mati. Dan kamu masih hidup. Adakah kamu boleh pertahankan kehidupan selama-lamanya? Cuba tolakkan atau hindarkan kematian itu kalau kamu benar. Jadi kena soalkan macam tu. Jadi artinya, jawapannya, kita tidak akan dapat menghindarkan diri kita daripada kematian. Hari ini kawan kita, hari ini saudara kita, hari ini adik-beradik kita, dan lain-lain. Sampai masanya kita juga. Sampai masanya.
Ya, memanglah hari ini kita boleh berkata demikian. Ya, tapi sampai masanya kita pun akan sama juga. Ya, dapatkah kita hindarkan daripada kematian? Jawabnya tidak. Ya. Baik lagi. La tahsabanna. Jangan sekali-kali engkau sangka. Jangan sekali-kali engkau sangka allazina, orang-orang yang kutilu, telah dibunuh mereka fi, pada sabilillah, jalan Allah, amwatan, orang-orang yang mati, bal, bahkan, ahyaun, orang-orang yang hidup, inda, di sisi Rabbihim, Tuhan mereka, yurzakun, mereka diberi rezeki. Ini jawapannya. Wala tahsabannallazina qutilu fi sabilillah. Dan jangan sekali-kali engkau sangka orang-orang yang telah dibunuh mereka pada jalan Allah, orang-orang yang mati. Ya. Orang yang terbunuh pada jalan Allah, jangan engkau sangka dia mati. Ya. Bal ahyaun, bahkan orang-orang yang hidup inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, yurzakun, mereka diberi rezeki. Jasadnya terbujur kaku. Ya, jasadnya terbujur kaku. Rohnya, mengikut hadis sahih, rohnya disambar oleh burung hijau. Rohnya disambar oleh burung hijau, dibawa ya ke syurga. Ya, diberi rezeki. Artinya alam rohnya adalah cukup mewah, cukup senang. Ya, hanya jasadnya saja terbujur kaku. Ya, ditanam di bumi. Tapi rohnya ya telah dibawa oleh burung hijau, dibawa ke satu tempat namanya jannah, yang mana dia ya diberi rezeki atau mendapat kenikmatan daripada Allah Ta'ala. Ya. Bukan azab, tapi nikmat. Ini yang hidup tak tahu. Ya. Yang mengutuk-ngutuk ya orang yang mati pada jalan Allah. Ya, orang yang mengutuk ni tak tahu tempatnya. Orang yang dah tentu mati pada jalan Allah itu, dah tentu tempatnya istimewa di sisi Allah Ta'ala. Ya. Itulah ya, kelebihan ya orang yang mati pada jalan Allah. Mereka, roh mereka mendapat kenikmatan di sisi Allah. Baik ya, kita tandakan sampai situ dulu. Kemudian kita nak buat semakan pelajaran sorof kita. Yang mana latihan yang dah dibuat tu kita kena buat semakan, buat pembetulan. Ya. Baik ya, kita tengok sorof sampai mana hari tu latihan dia. Boleh buka mic ni. Bab apa hari tu? Mic kena buka. Tutup mic. Tak ada yang bersuara. Tidur semua ke? Tak nampak. Boleh dengar tak? Buka mic ya, mic buka. Baru buka mic. Tu. Baru ada suara. Bab apa kita? Mic tutup lah, tutup lagi. Buka.
Boleh buka? Tekanlah yang merah tu, yang tak ada mic tu. Tu dia. Bab apa hari tu? Saraf. Rubai dah habis kan? Tak ada jawapan, senyap je. Ni Cik Fadli, mic tak buka lagi. Baru dengar suara. Okey. Ni bab apa itu? Bab humasi ke? Saraf. Tinggal ya? Okey. Oh ya, yang lain. Ya, Tengku Ali. Wah, lagi. Oh. Yang lain siapa yang masuk minggu lepas? Ada. Oh, tak buat. Jadi kita nak ulang yang lama. Bab humasi ke? Humasi ke rubai? Oh, masih rubai lagi ya? Okey. Ya, baik ya. Kita masih rubai lagi. Baik ya. Bab rubai itu kita bagi dulu, iaitu perkataan wazan dia akroma, yukrimu ikroman. Kemudian akrim la tukrim, mukrimun mukromun. Dengan makna memuliakan. Jadi wazan yang dibagi ialah perkataan aslama. Ya, contoh aslama mudhari'nya yuslimu. Masdarnya islaman. Amar. Lagi itulah yang nak tanya tu, latihan nak mana yang dah bagi. Okey. Oh, Allahumma. Itu saya tanya tadi. Kata rubai lagi. Ya. Oh ya. Okey. Humasi ya. Humasi ta'allama, ya ta'allamu, ta'alluman, ta'allam, la ta'allam, muta'allimun, muta'allamun. Ya, latihan yang dibagi ialah tabaddala. Tabaddala mudhari'nya yatabaddalu. Yatabaddalu. Masdarnya tabaddulan. Amarnya tabaddulan. Sama dengan ta'alluman. Ya. Dia kena ikut ta'allama tu. Jadi amarnya tabaddal. Nahinya la tatabaddal. Isim fa'il mutabaddilun. Isim maf'ulnya mutabaddalun. Mutabaddalun. Ya. Yang kedua, wazan tadoroba, ya tadorobu, tadoruban. Tadorob, la tatadorob. Ya, mutadoribun, mutadorobun. Ya. Baik. Dia punya wazan yang dibagi latihan dia iaitu ta'arofa. Ta'arofa, ya ta'arofu, ta'arufan.
Ya, amarnya ta'aruf la ta'aruf. Muta'arifun muta'arufun. Muta'arifun muta'arufun. Ya. Ini wazan 2. Wazan 3, ijtama'a yajtami'u ijtima'an. Ijtami' la tajtami'. Mujtami'un mujtama'un. Latihan yang dibagi i'tazala. I'tazala. Jadi i'tazala kita kena buat macam mana ijtama'a juga. Dia punya baris sama. Jadi kita ijtama'a kita tukar kepada i'tazala. I'tazala mudhari'nya ya'tazilu. Masdarnya i'tizalan. Ijtima'an i'tizalan. Amarnya i'tazil. Nahinya la ta'tazil. Isim fa'il mu'tazilun. Isim maf'ulnya mu'tazalun. Ya, mu'tazalun. Itu wazan 3. Wazan 4, ya, infajaro yanfajiru infijaron. Infajir la tanfajir. Munfajirun munfajarun. Ya, kemudian latihan yang dibagi inqalaba. Mudhari'nya yanqalibu. Yanqalibu. Masdarnya inqilaban. Amar dia inqalib. Nahinya la tanqalib. Isim fa'il munqalibun. Isim maf'ulnya munqalabun. Ya. Ini wazan yang keempat. Wazan yang kelima yaitu ihmarra, ada sabdu akhir. Ihmarra yahmarru ihmiraran. Ihmarra la tahmarra. Muhmarrun muhmarrun. Jadi wazan yang kelima ni nak ditandakan juga madi dengan amar sama. Ya, madi dengan amar sama. Isim fa'il dengan isim maf'ul sama. Ya. Bentuk dia sama. Kalau fi'il madi ihmarra, fi'il amalnya ihmarra. Isim fa'ilnya muhmarun, isim maf'ulnya muhmarun, sama. Ya. Baik, latihan yang dibagi ialah izharra mudhari'nya yazharru. Masdarnya izhiraron. Ikut ihmiraron. Ya, izhiraron. Amar dia sama dengan madi. Izharra. Nahinya la tazharra. Isim fa'il dengan isim maf'ul sama. Muzharrun muzharrun muzharrun. Ya. Jadi ya, mana yang belum buat lagi ya, latihan ini sila buatlah. Ya, saya dah WhatsAppkan dia punya wazan ni. Tapi nanti saya akan WhatsAppkan sekali lagi dan saya akan bagi latihan selain daripada yang ada ini. Ya.
Jadi yang mana yang dah buat latihan yang ni, ya, sambung dengan latihan yang kedua, ya, untuk bab rubah ini. Jadi, ya, sama dia punya timbang dia. Dia ada 5 wazan. Tapi jangan buat macam yang rubai. Rubai satu boleh buat 3. Ya, macam khumasi ni kalau dibagi contoh 1 untuk nombor 1. Contoh 2 untuk nombor 2. Jangan 1 buat 5. Ya, 2 buat 5. Dah 10. Ya, bukan tu, ya. Nah, contoh 1 buat nombor 1, contoh 2 buat nombor 2. Macam tu. Seterusnya. Baik, dalam segi makna, ya, dalam segi makna, cuba sebutkan makna tabadalah ni bertukar. Kalau kita jadikan madi, makna madi macam mana? Bertukar. Telah bertukar ia. Jangan lupa ia. Telah bertukar ia. Jadi fi'il madi ada telah, ada ia, ya. Telah bertukar ia. Kalau mudhari bertukar? Ia bertukar. Sebut ia dulu, ya. Ulang balik. Sekarang perkataan bertukar. Kalau madi? Kalau mudhari? Ia bertukar. Kalau masdar? Bertukaran. Masdar ni terbitan, tak ada kami, tak ada kamu. Ya. Bertukaran. Bertukaran. Kalau amar, suruh? Bertukarlah oleh engkau. Jangan lupa fi'il amar penambahan dia lah oleh engkau. Ujungnya mesti letak lah oleh engkau. Kalau bertukar, bertukarlah oleh engkau. Macam tu. Kalau nahi, bertukar, jangan engkau bertukar. Jadi penambahan fi'il nahi jangan engkau, ya. Jangan engkau bertukar. Kalau isim fa'il, yang, penambahan yang, lupa ke? Yang bertukar. Kalau isim maf'ul, yang ditukarkan, ya. Yang ditukarkan. Baik, satu lagi contoh makna ta'arafa, makna berkenal-kenalan. Nombor 2 ni kena ingat, ya, nombor 2 ni makna kena berganda, ya. Sebab kalau mana-mana wazan ada tengah alif memanjang, tadoroba, doroba, tengah dipanjang. Itu maknanya makna berganda. Jadi kita boleh makna berkenalan saja. Berkenal-kenalan. Ya. Baik, kalau madi apa? Berkenal-kenalan. Okey, cantik. Kalau mudhari? Ya, cantik. Kalau masdar? Itu satu. Kena ganda-ganda. Berkenal-kenalan, ya. Amar? Berkenal-kenalanlah oleh engkau. Tambahanlah oleh engkau tu mesti. Kalau nahi? Jangan terjemah satu, ya. Jangan kau kenal, salah. Ini wazan yang ni kena ganda. Kena ganda. Jangan engkau berkenal-kenalan. Baru betul. Kalau isim fa'il tambah yang. Yang berkenal-kenalan. Kalau isim maf'ul yang di. Yang dikenal-kenalkan, ya. Yang dikenal-kenalkan. Jadi macam itulah cara kaedah meletak makna. Kalau madi ada telah, ada ia hujung. Kalau mudhari ada ia.
Masdar ikut terbitan. Kalau amar, tambah hujung, lah oleh engkau. Kalau nahi, tambah awal, jangan engkau. Kalau isim fa'il, tambah awal, yang. Kalau isim maf'ul, tambah awal, yang di. Itu penting tu dalam meletak makna, mesti betul. Kalau meletak makna macam tu. Jadi itu perbezaan cara nak meletak makna. Okey, sekadar itu dulu. InsyaAllah saya akan bagi lagi bab khumasi ini pada contoh lain dan buat latihan nanti ya. Okey, sampai situ dulu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalik.